والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah alihi wa sahbihi wa man nasahu wa wala. Amma ba'd. Ashabul fadilah, tuan-tuan imam, fadil tuan pengurusi Qaryah Masjid Arujaya serta jawatan kuasa, Tok Datuk muslimin serta muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, pagi ini kita diberi taufik dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada dalam masjid yang mulia ini dalam rangka untuk kita meneruskan perbincangan mengenai sufi dan wali Allah Subhanahu wa taala, kitab yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Dan kita telah berada pada halaman 36 firman Allah. Okey, tuan-tuan, kita dah bincang pada kelas yang lepas perkataan Al-Imam Sayyidi Ali Al-Khawas. Sayyidi Ali Al-Khawas ini merupakan tok guru kepada Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Ya, dia ingatkan kita tentang istidraj. Istidraj ini merupakan suatu istilah di mana pada zahir kita nampak orang itu macam bermewah-mewah, bersenang lenang, kaya semakin kaya, nampak macam bahagia, tak ada apa sakit. Istidraj, ya kan? Istidraj ini tuan-tuan bukan hanya berlaku kepada orang jahil Qarun, Fir'aun, orang-orang yang lupa Tuhan, yang akhirnya walaupun dia maju tapi dia memang tak semayang, tak pernah tunduk pada Allah Ta'ala. Itu istidraj lah. Tapi istidraj ini juga berlaku kepada orang-orang alim. Ini yang kita takutlah, ya. Maksudnya dia menggunakan kepetahan, kepandaian dia untuk mengajar orang. Itu satu benda yang baiklah, mengajar, menyebarkan ilmu itu satu kewajipan bagi orang alim. Tapi malangnya dia tidak pun beramal. Dia tak beramal pun dengan apa yang dia cakap tu. Lebih malang lagi dia, tuan-tuan, menggunakan peluang kepetahan dia, nampak dia macam orang soleh, nampak macam dia wali, tetapi di situ ada nilai istidraj. Dia makin naik pada pandangan manusia. Tapi pada pandangan Allah dia telah jatuh. Sebab apa tadi, tuan-tuan? Kerana itu merupakan Allah memberi dia pancing dia, istidraj. Ya, maka jangan kita terpedaya dengan istidraj. Kerana apa? Dia kata kita ni dijadikan daripada tanah, esok kepada tanah lah kita akan kembali. Maka ya, kata Syekh rahimahullahu ta'ala dalam halaman 36, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaidi matin. Sadaqallahul azim. Ayat daripada suratul A'raf, suratul A'raf 182 183. Baik. Tuan-tuan, ada kalimah sanastadrijuhum. Jadi di situlah kalimah istidraj. Istidraj, ya. Kami akan memperdayakan mereka dari segala jurusannya, sedang mereka sendiri tidak mengetahuinya. Kita ingat kita makin maju, makin moden, makin tak penuh penyakit ni, kita ingat kita ni Allah sayang. Apa tanda Allah benci kita? Artinya kita tak dapat taat kepada Allah.
Semakin banyak nikmat, pelbagai anugerah yang kita terima, makin ingkar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu istidraj dah tu. Tuan-tuan, taib. Maka dia tak sedar, tanpa dia sedari bahawa dia sedang tuan-tuan diperdayakan dengan, telah difitnah oleh ilmunya untuk orang alim, telah difitnah oleh hartanya untuk orang kaya, tuan-tuan kan, telah difitnah dengan jawatannya untuk orang yang berebut jawatan. Tapi dia rasa, kalau Allah tak suka aku takkan menang ni. Kalau Allah tak suka aku takkan dapat projek ni, kata dia. Tetapi tuan-tuan, itu bukan ukuran Allah suka ataupun tidak. Suka ataupun tidak itu ialah ukurannya pada kadar kepatuhan kita kepada Allah. Kan? Jadi kalau makin elok, makin maju, makin kaya, makin senang, tapi makin melupakan Allah, itu namanya istidraj. Kita nak, tuan-tuan, kita dapatlah ma'unah. Ma'unah ni pertolongan Allah. Itu istilah juga. Ma'unah kita orang awam ni dapat pertolongan, bantuan, pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun kita ni bukan ashabul karamat. Kan, kalau tinggi lagi kita kata anugerah itu berbentuk karamah. Itu mungkin tak sampailah maqam kita, dan kita beramal pun tuan-tuan, kita duduk di masjid ni pun, kita baca Quran kok, kita berwirid ke, bukan untuk mengejar karamah. Okey, karamah itu para aulia. Tetapi yang kita tahu istilah selepas istidraj, maunah, karamah yang tak mungkin dicapai oleh manusia, itulah mu'jizah. Itu tak boleh kita dapatkan, mustahil. Kalau ada, itu pembohongan. Mukjizat itu hanya berlaku kepada para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Maka Allah sebut, ya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Aku beri janji kepada mereka buat sementara waktu. Yalah, kau menang, kau untunglah 5 tahun. Kau kayalah 10 tahun. Ya, kau berkuasalah beberapa tahun, ataupun 1 abad sekalipun, tetapi itu tempoh yang terbatas, yang terhad. Tuan-tuan sekalian, ya, Allah bagi itu tempoh yang terhad, sebab inna kaidi matin. Allah sebut sesungguhnya tipu muslihat aku sangat kukuh. Takat mana kau nak temberang. Kalau orang kafir bersidang, membuat persidangan tergempar, tuan-tuan, untuk membunuh Nabi SAW, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lebih bijak merancang perancangan yang tidak boleh diatasi oleh apa-apa perancangan. Manusia tu kata, aku tak apalah, ingin menipu Allah. Pada zahirnya nampak baik, nampak lobai, nampak soleh, pada penampilannya nampak meyakinkan, tetapi tuan, istidraj itu tidak akan kekal lama. Penipuan itu tidak akan lama, sebab Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui bagaimana, tuan-tuan, untuk mematahkan temberang si hamba ini tadi. Ini, tuan-tuan, cerita istidraj. Maka kata Syekh rahimahullah taala, contoh cerita yang lain bisa ini susah nak baca ni. Saya rasa macam viral itu. Tak reti nak baca, obrolkan orang awam. Mengelirukan orang awam, cerita-cerita, tuan-tuan, yang tersebar di kalangan kita ni. Ya, contohnya Syekh ni mengaku Nabi SAW datang mengucuk tangannya dalam solat. Faham? Jadi kita pun ceritalah, kalau boleh masa Nabi datang tu ambil gambar, video. Jadi nampak orang parut, oi, anda dia Ustaz Surul tak repek tu dah, Datuk Yusri tak sampai maqam tu dah, Ustaz Syahadat lagi lah, jauh lagi. Oi, dia dapat. Kalau dapat, rakamlah. Apa dia? Tangan Nabi, ataupun ya, Nabi datang mengucuk tangan Syekh ini, lobai yang mengaku Syekh ini, ketika dia sedang solat. Okey. Mustahil ke Ustaz? Tak. Dari sudut mustahil, tak mustahil, sebab berlaku karamah. Okey. Karamah Sayyidil Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu. Sayyid Ahmad Ar-Rifai, tuan-tuan, betul. Dia ulu tangan dia dekat maqam Nabi SAW tu, Nabi keluarkan tangan Nabi. Di Raudah, di maqam Nabi SAW, dia selawat betul-betul, tawassul betul-betul, bagi salam kat Nabi, Nabi keluarkan tangan Nabi. Ini kalau berlaku pada Sayyid Ahmad Rifai dulu.
salah seorang tokoh tarikat, ahli tarikat yang besar, wali Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak menolak karamah itu. Tetapi Syekh Ahmad, tuan-tuan, Al-Ahmadi Asy-Syatili ini, dia nak ingatkan jangan bermudah-mudah untuk menjual atas tiket karamah ini. Jangan senang-senang kita nak mengaku kita wali untuk menghimpun pengikut kita supaya orang ta'assub dengan kita. Itu yang dimaksudkan. Ya, kalau kita kata sejarah, lebih daripada itu pun berlaku pada para aulia. Lebih daripada itu berlaku pada para aulia. Bukan cerita salam, cerita yaqazah. Yaqazah bertemu Nabi SAW secara jaga yang kita sebut, tuan-tuan. Semua wali, tuan-tuan, kebanyakan wali yang membina sebuah tarikat, dia ahli bait. Sama ada jalur Sayyidina Hasan ataupun jalur Sayyidina Husain. Itu clear, tuan-tuan. Dan dikatakan semua wali-wali tersebut memang pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara yaqazah, jago. Okeylah, ini cerita 200 tahun dulu, 300 tahun, 1000 tahun dulu. Itu senang kita nak percaya. Dan ceritanya pun tu tersebar secara mutawatir, dan yang mengkisahkan cerita tu pun bukan orang yang berkepentingan. Dia amanah pada menyampaikan riwayat-riwayatnya. Okey, zaman itu kita kata lebih daripada cerita Nabi datang, ya, cium tangan kita dalam solat, lebih daripada cerita ni pun ada. Tetapi yang Syekh di sini nak ingatkan, kau jangan guna modal kau ada karamah lah, wali lah. Sebenarnya kau tu tak wali, itu istidraj. Itu dia nak terang kat sini lah. Contoh lain bahawa dia melihat murid-muridnya menghulurkan tangannya sewaktu dia solat. Ini cerita dalam semayang lah. Saya ingat dulu, tuan-tuan, masa almarhum Datuk Burhan, almarhum Datuk Burhan Taman Tok Wan, sempatlah saya setahun dengan dia dalam fatwa. Dia ada cerita lah, sambil-sambil minum tu dia ada cerita bahawa dulu agak tahun 70-an 80-an di Seremban ni ada juga tarikat-tarikat, orang-orang yang mengaku bertarikat, ya, ada juga yang bawa ajaran-ajaran sesat ni. Dan ciri-ciri macam itulah. Bina dulu ta'assub murid pada kita. Itu penting. Bina ta'assub. Kita cerita kita yo, cerita kelebihan kita yo. Bina tu dulu, sebab orang kalau ada percaya, tuan, saya letak tabung tu tak ada RM5 masuk tu dah. Seorang handphone cermin mata semua tu letak, kunci kereta, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah betul-betul percaya kat saya, lebih-lebih lagi orang perempuan. Kan, kalau dia dah percaya tu, insya-Allah apa saja yang Syekh hipotek, jadilah. Bina yang itu dulu. Ya, dan begitulah, tuan-tuan, cerita buat tabung lah. Datuk Burhan cakap, dia tabung bagi dua tadi. Satu untuk Syekh, untuk ustaz tu lah. Satu lagi kan kita katalah untuk pembangunan, untuk program-program tarikat. Macam mana kita nak majukan tarikat kita. Tu. Tapi sebagian lagi untuk tuan guru tu sendiri, letak tabung tu depan masa solat. Ini cerita yang pernah tuan-tuan Datuk Burhan sebut, ya, pada saya, tuan-tuan. Artinya benda ni dia berlaku zaman berzaman, musim bermusim, tuan-tuan. Sentiasa berlaku orang yang mengambil kesempatan. Maka Syekh itu jahil dan muridnya pun jahil. Cerita-cerita lah yang pelik-pelik sikit pasal karamah. Cerita-cerita yang tidak diterima oleh akal tentang kebenarannya sangat dicela oleh Islam. Tuan-tuan, bukan maksud Syekh Ahmad di sini dia menolak karamah, tidak. Tetapi dia nak kata berhati-hatilah terhadap orang yang menggunakan modal karamah ini. Sebab kalau kita nak masuk jalan fiqh ni dah ramai orang mengajar. Kalau kita nak masuk jalan hadis pun matan arba'in biasa. Kalau kita nak ikut jalan syariat, tuan-tuan, jalan ini orang nampak macam biasa, macam tak best. Padahal kita mesti nak sampai kepada hakikat, mesti menerusi jalan syariat. Okeylah, maka dia pun gunalah modal tarikat dia, modal tasawuf dia, modal hakikat dia, modal ma'rifat dia. Jalan itu, tuan-tuan, lagi senang nak tipu orang. Lagi senang bermodalkan istilah-istilah yang polik-polik yang orang tak faham ni. Cerita-cerita karamah-karamah ni lagi mudah nak menipu orang. Maka sebab tu dia kata, janganlah kita ni senang terpedaya dengan cerita-cerita itu. Ya, apatah lagi
mengandung unsur-unsur kebodohan yang seolah-olah menampakkan kelebihan diri dari orang lain. Jadi tak payahlah macam tu kan. Jadi kita cerita-kita je lah, karamah dan zikir dan amalan dan keturunan dan kampung dan inilah semua. Jadi tak boleh lah macam tu kan. Dia sikap dia tuan-tuan, kalau wali, kalau ulama, yang kita baca kitab Habib Abdullah Al-Haddad di Taqwa hari Rabu, kita baca Zuhur, dan kita kata tengok Imam Ahmad dengan Imam Bishrul Hafi kan. Bishrul Hafi ulama tarikat, orang sufi. Hafi tak berselipar. Hafi kerana mengejar tetamunya. Bishrul Hafi orang kaya, jutawan. Mungkin dalam tempoh dia diuji Allah dalam bentuk istidraj tadi. Bishrul Hafi akhirnya berubah pemikiran, terbuka hatinya untuk tuan-tuan menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bishrul Hafi ditegur oleh tetamunya. Kau hamba, kau mesti buat cara hamba walaupun kau kaya. Walaupun dunia ini ana yang punya, walaupun kau kaya, rumah kau paling besar, kau paling mewah, pangkat kau paling tinggi, tapi kau balik esok ke tanah. Itu dialog antara tetamu dengan khadam kepada Bishrul Hafi. Khadam menyampaikan mesej itu kepada tuannya. Bishrul Hafi kata, tetamu ni kurang ajar betul, datang rumah dan sindir-sindir dia ni pula, macam-macam dia kembangkan dia. Dia pergi koja tetamu tu tuan-tuan, tak berselipar. Maka lekatlah namanya Bishrul Hafi. Al-Hafi itu maknanya tak beralas kaki, tidak berselipar. Bishrul Hafi radhiyallahu anhu. Dia akhirnya bermula di situ dia berubah. Tapi tuan-tuan nak cerita Imam Ahmad. Imam Ahmad mufti besar, ulama hadis utama, pengikut murid kanan Imam Syafi'i, akhirnya membina mazhabnya sendiri, mazhab Hambali. Dia memuji Imam Bishrul Hafi. Kalau nak jadi sufi, katanya jadi macam Bishrul Hafi, yang penuh dengan takwa, warak, zuhud dan sebagainya. Tapi tuan Bishrul Hafi pula tidaklah terpedaya dengan pujian Imam Ahmad. Imam Ahmad ni maknanya kabel besar lah. Imam Ahmad ni tuan maksudnya ulama yang paling berpengaruh zaman itu. Apa yang dia cakap tu pakai, apa yang Imam Ahmad cakap pasal Quran, khalifah goyang. Sebab kalau pemerintah tak dapat sokongan ulama, wasak istana, wasak kerajaan, maka kerajaan yang telah dikuasai oleh pemikiran Mu'tazilah ketika itu cuba paksa Imam Ahmad menukar fatwa dalam bab Quran, Quran itu baru dan sebagainya tuan-tuan. Tetapi nampak gayanya Imam Ahmad dia tak peduli tekanan-tekanan, dipenjarakan, disebat dalam penjara. Tapi dalam konteks Imam Bishrul Hafi, seorang tokoh tarikat sufi, dengan Imam Ahmad, seorang tokoh syariat yang begitu menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW, walaupun Imam Ahmad memuji Imam Bishrul Hafi, tetapi balasan Imam Bishrul Hafi dia kata apa? Tak, lebih hebat lagi tuan guru aku, kata Imam Bishrul Hafi, Imam Ahmad lebih hebat daripada aku. Bermaksud dia tidak menerima pujian itu dengan seronok. Memanglah aku bagus, aku tak ada kerja kerajaan, aku bebas, aku tak terikat dengan imam macam Imam Ahmad. Dia berfatwa, dia menyampaikan hadis, dia sibuk, aku free, aku berwirid je. Tuan-tuan, maknanya Bishrul Hafi radhiyallahu an tidak hanya menyanjung, menerima pujian itu, tetapi mengembalikan pujian itu juga mengangkat martabat dan keadaan, kedudukan, maqam Imam Ahmad bin Hanbal. Itu stand yang betul. Maksudnya dia tidak mengangkat dirinya sahaja, tapi apa yang betul pada pihak-pihak yang lain itu juga diangkat tuan-tuan, supaya jangan kita ni seronok kena puji je dan tak boleh ditegur ataupun dikritik. Baik, qala ulama menghukumkan adalah haram pada perkara tersebut. Apa maksudnya? Kita cerita pasal kita temberang orang, haram. Yang menyedarkan kepada Nabi demi untuk berdalih bahawa murid-muridnya datang ketika dia sedang sembahyang, lalu menghulurkan tangan bersalam seakan-akan mengambil berkat dari tuan guru tersebut. Ini tuan-tuan cerita begitulah.
Kita istilah berkat, kita terima. Tabarruk, mengambil keberkatan, kita terima. Dalil tu Quran ada, hadis ada. Okey, itu selesai yang itu. Tetapi yang menjadi penekanan pada topik ini ialah penegasan jangan temerang. Jangan ambil kesempatan. Itu je isu dia. Isu kata, boleh ke Ustaz, saya nak bawa ini, nampak ada viral iklan video ni, ada buat asar peninggalan Nabi SAW, rambut Nabi ke, janggut Nabi ke, colak Nabi ke, padang Nabi ke, kan, replika tu. Macam mana Ustaz? Ori ke? Saya kata, nak kata ori tak ori tu tak pek saya nak khabar dah. Biasa kalau yang dia buat itu tuan, hampir 99% tepat lah kalau ikut kajian dia. Kan benda yang disalin, dicetak, disimpan di Brunei. Kalau yang tuan-tuan yang disalin, dicetak, itulah. Boleh ke saya nak pergi? Tak apalah, pergilah. Tetapi pihak penganjur pula tak boleh ambil kesempatan. Penganjur punya gojo pula. Kalau kata benda tu lopehlah dia punya kos pengurusan dia. Dia bukanlah kita kata mengambil keuntungan yang melampau-lampau. Kita nak pergi Turki tak mampu kita dah. Turki ni rentas apa sekarang, mana boleh rentas, mana boleh keluar negara. Jadi kalau kita nak pergi ke Musi pun tak boleh pergi. Nak tengok dekat Masjid Sayyidina Husin, ada juga beberapa peninggalan Nabi SAW yang disimpan di Masjid Sayyidina Husin di Kahirah, tak boleh pergi. Mana lagi tuan-tuan simpan, tak mampu kita nak pergi. Tetapi kalau ada benda tu kita ambil berkat, ya, ada nilai keberkatan. Cuma jangan ambil kesempatan untuk tuan-tuan mengambil keuntungan yang melampau-lampau, sehingga mungkin ada orang yang kita nak pergi tapi tak mampu nak pergi. Itu di antara sebab lah. Jadi keberkatan, betul, keberkatan kita tuan-tuan daripada guru kita lah. Guru kita kalau tak reda dengan kita tuan-tuan, tak dapat cakap. Dia cerita di Yaman dulu. Habib mengajar. Murid-murid ni ialah ikut disiplin, ada yang cerdik, ada yang sederhana, ada yang slow, macam-macam lah murid ni kan. Ada yang tuan-tuan loading lah, mana loading tak masuk-masuk. Ada masuk cepek, keluar pun cepek, macam-macam pattern murid ni. Ada satu student Habib tu memang cerdik. Akhirnya dia menjadi pakar rujuk. Kalau di pondok kita bagi ketua mutalaah, kawan-kawan rujuk kat dia. Jadi okeylah, bagus, cerdik, rajin. Itu satu bab. Tapi masalah kesudahan tuan-tuan, dia dah melakangkan, dia dah merasakan murid ni, ketua pelajar ni, dia dah rasa dia dengan syekh dah sama. Baca ni aku macam syekh lah ni, orang semua tanya aku ni, aku boleh jawab semua soalan kawan-kawan ni. Dapat satu orang, nama dia pun orang dah pernah di Yaman itu. Dapat satu jemputan ceramah, tak salah maulid ke apa. Keluarlah dia daripada pondok, tak bagi tahu pula kat Habib, kat syekh dia. Syekh tanya, mana ni Ahmad ke apa? Oh, dia pergi ceramah syekh. Pergi ceramah. Jadi kawan-kawan tanya, murid lain tanya, syekh tak tahu ke? Tak tahu pula. Dia tak apa. Tak apa. Dia pergi ceramah, biar pergi ceramah. Ilmu dia dan sokat dekat sini. Dia pergi ceramah, dia pergi ceramah. Maka best student ni pergi ceramah. Orang dah tunggu, Montawi dah tunggu, buat sambutan besar-besaran. Ini best student pondok tersebut, ribab tersebut, zawiyah tersebut, sahah tersebut. Dia pun mulalah mukadimah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nak sambung ayat ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima pun tak tersambung dia. Orang pun heran. Bukan dia ni best student ke? Bukan dia terbaik petah, dia pidato hebat, ilmu kitab, kalang kepala Quran hadis. Tak boleh cakap. Jam. Itu kita kata tuan-tuan keberkatan guru. Faham? Keberkatan guru. Kita tak boleh kata kita mengaji ni sebab pandai kita. Kita pandai tuan-tuan dengan doa restu ibu ayah kita. Kita baik ni sebab doa guru kita. Jadi kita tak menolak keberkatan. Tetapi, kita nak masuk tuan-tuan, tetapi jangan kau guna modal berkat, kau suruh orang cium kaki kau. Dan kita tahu ada tarikat tuan-tuan, dia sampai peringkat kalau betul-betul nak jadi syekh, jadi wali, minum berak syekh. Berlaku. Dia punya tahap kebodohan dia sampai ke situ. Na'udzubillah misalnya. Kalau kau nak betul-betul jadi wali, nak jadi syekh, kau minum koncing syekh kau. Na'udzubillah misalnya. Sampai macam tu. Tapi nak kata macam mana? Dia kata tak. Setakat cium tangan belum cukup. Cium kaki belum cukup.
Na'udzubillah. Sebab itu yang ditekan kat sini, janganlah kau nak cerita-cerita pasal berkat, pasal karamah, pasal apa, sebab syekh kau tu telah diistidraj sebenarnya. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, dikata apa lagi? Maka percakapan seperti ini adalah menunjukkan bahawa dirinya tinggi daripada orang lain. Inilah kita angkat, ini kita angkat cerita kelebihan kita. Kita tenggelamkan orang lain, kita bonamkan orang lain. Kan, kita khabar ustaz ni Wahabi, kita khabar orang ni Syiah, kita khabar orang ni Mu'tazilah, kita khabar orang ni sekular. Semua kita bersihkan dulu, kita kotor, kita burukkan orang. Yang bersih tinggal siapa? Kita seoranglah hero harapan bangsa dan negara, tuan-tuan. Itu dia ujung, kan? Maka ya, bahawa dialah yang mulia pada sisi Allah, dialah yang telah mendapat redha Allah. Para ulama nyata haramnya berbuat riak dan ujub seperti tersebut itu. Kata imam baca, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kenapa baca tadi rakaat kedua? Wahai orang beriman, jangan kau batalkan sedekah kau dengan mungkit-ungkit, kau menyakitkan hati orang yang menerima sedekah itu. Jadi orang beramal juga jangan kita batalkan amal kita dengan apa tadi? Dengan riak, dengan nunjuk-nunjuk, dengan ujub, kagum dan gitu. Dia dibagi betul tadi. Wakil tarui nampak satu-satu yang boleh masuk syurga, dia inilah nampaknya lagi tipis ni, tak ada harapan ni kita dia. Pandailah kau, ya. Jangan kita batalkan tuan-tuan pahala kita. Baik, sikit lagi. Pada tahun ini, tahun bila? 1324. Kita sekarang 1442. Berapa tahun tuan-tuan? Cuba kira sikit. 1442 tolak 1324, berapa tahun yang lepas ni? Berapa ratus? Mana ni kata ramai pakar-pakar yang matematik sini ni. Dapat? Berapa? 188. Ya, lebih kurang lah. 180 tahun yang lepas. Tuan-tuan, ni zaman pengarang ni lah, zaman Sidi Syekh Ahmad Al-Fatani ni, dia kata apa? Tahun 1324 berbagai kasus keagamaan telah datang kepada saya. Ialah sebab dia mufti, dia orang alim besar, pakar rujuk. Istana Kelantan pun dalam kisah ni pun kita faham, Tuanku Sultan Muhammad pun merujuk kepada beliau, ya. Banyak pertanyaan, ada yang datang dari Siam, negara Syekh ni lah, ya, yang melengkapi atas kufur yang soreh, yang nyata. Soalan-soalan yang polik-polik, soalan polik, memang soalan itu memang dah tak boleh nak andaikan benda yang elok, memang nyata kekufuran. Iaitu berkata orang yang mengaku bahawa dia adalah wali. Macam mana? Mengaku wali itu satu bab lah. Sekarang ni tuan, mengaku wali, mengaku Sultan Melaka, macam-macam kan. Pengakuan tu macam-macam lah. Kalau up sikit esok tengok lain clear, tinggi sikit mengaku Nabi. Kalau agak-agak kau dah percaya, wali apa barang, jadi Nabi lah. Nabi orang dah percaya, last kali jadi apa? Jadi Tuhan. Tu okey lah tu. Tiga-tiga dia dah tapau semua. Kufur lah. Mengaku wali itu memang ada, tapi bukan kau. Kan? Bahawa dia tidak mengikut agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kufurnya. Wali tapi tak ikut agama Nabi. Nabi kau ikut agama apa? Dia kata apa? Bahkan dia mengikut agama Nabi yang dulu-dulu. Poding kau apa kau? Sebab tu saya tengok tuan-tuan ada satu wawancara kat TV Mesir. Dia buatlah wawancara, tanya makcik kampung lah, memang orang kampung betul lah, orang kita panggil ummi lah, tak boleh baca, tak boleh tulis, tak boleh apa, memang tak ada maklumat, zero betul lah. Dan di kampung Mesir tuan-tuan ada lagi yang mengajar Quran itu gurunya Masihi, gurunya bukan Islam, bukan Muslim, Kristian, ada lagi di Mesir. Okey tuan-tuan, jadi tanya wawancara makcik ni, makcik sempena maulid Nabi ni, siapa Nabi kita? Nabi kita Isa, kata dia. Nabi Isa. Hai. Pakai Nabi Isa lagi. Orang Kristian pun tak pakai Nabi Isa dah. Dia tak kena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Itu tahap dia. Ya, tahap tuan-tuan mengikut nabi-nabi yang lain. Tak tahulah kau ustaz ke kat kampung, imam kampung tu lain lah mazhab
Menolak Nabi, tuan-tuan, artinya dah kufur yang sharih, kufur yang nyata. Okey? Barang siapa mengikut jalan Nabi, masuk neraka. Boleh pula. Tuan-tuan, ini tahap kebodohan yang tak boleh ditanggung lagi. Siapa ikut Nabi, na'udzubillah kata dia, nescaya masuk neraka. Dan barang siapa mengikut jalan wali, nescaya masuk syurga. Na'udzubillah min zalim. Macam mana lah tu? Kita mengaji hakikat, tuan-tuan. Tujuan kita mengaji tasawuf ni, kita nak makin dekat dengan Tuhan, dengan Allah, makin kita nak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau kau mengaku guru kau tu lebih hebat daripada Nabi, itu dah jahanam dah tu. Sebab tu kita kena faham antara yang disebut oleh Imam Qutubuddin Ad-Dimashqi dalam Risalah Makiyah, dia kata apa? Ketahuilah, barang siapa yang mengatakan bahawa wali kutub itu sama level dengan Nabi, maka orang tu telah salah, silap besar, jadi orang yang kufur. Kenapa, tuan-tuan? Nabi itu di maqam kenabian tidak boleh diatasi oleh mana-mana maqam sekalipun. Kan? Jadi wali bukan Nabi. Siapa wali paling besar? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wali paling besar ialah sahabat. Sebab tu saya terangkan dalam kelas saya, kelas STT saya, Siti Tarikat Tasawuf, saya kata, tuan-tuan, apa itu tasawuf? Tasawuf itu keadaan para sahabat. Ahwal sahabat itulah tasawuf. Pengorbanan mereka, keyakinan mereka, zuhud mereka, dermawan mereka, itulah tasawuf. Apa itu tasawuf? Nak melihat tasawuf dari kacamata yang paling tepat, ikut keadaan para sahabat. Sahabat pun, tuan-tuan, dia tak jadi Nabi dah. Sayyidina Abu Bakar tak jadi Nabi dah, dia tetap sahabat. Okey, maka tuan-tuan, sehebat-hebat wali, cerita wali pula, tidak mungkin sampai kepada tahap serendah-rendah sahabat. Faham? Kalau kita nak sebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, kita kata Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, kita kata Imam Sidi Ahmad bin Idris radhiyallahu anhu. Kita angkat para habaib kita, para ulama kita yang memimpin, mendidik hati kita. Tetapi sehebat-hebat mereka, tuan-tuan, dia tak boleh sampai kepada serendah-rendah sahabat. Cuba bayangkanlah. Sahabat, macam mana tuan-tuan? Kalau sahabat, tuan-tuan, yang paling rendah ni maknanya dia tak menghafal hadis, dia tak menghafal Quran yang banyak, dia tak adalah, tuan-tuan, bergerio ikut Nabi pergi perang sepenuhnya, dia tak adalah duduk depan ceramah Nabi. Ini jenis sahabat yang biasa-biasa, yang kita pun tak pernah dengar nama-nama tu. Tetapi selemah-lemah sahabat, tuan-tuan, lebih tinggi daripada sekuat-kuat wali. Kita boleh bandingkan begitulah, tuan-tuan. Maka sebab itu dia kata apa? Jangan sampai teruk kita punya kefahaman kita mengangkat wali lebih daripada Nabi. Nabi itu Nabi, wali jadi wali kerana dia mengikut Nabi. Setengah daripadanya yang datang dari Perak. Kata Syekh Ahmad di sini, ada isu soalan daripada negeri Perak yang meliputi beberapa campuran pekerjaan tarikat dan aspek rekaan yang sesat. Rekaan itu kita sebut bid'ah lah kan, yang diketahuikan umpamanya daripada sekumpulan orang jahil yang awam. Tuan-tuan, jadi insyaAllah nanti kita sambung wala permainan gabih. Ini pun tak tahu saya nak baca gabih ke gebeh ke, wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah kita jumpa pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah, tuan-tuan, hari Ahad depan 13 bulan, siapa yang free jemput datang ke diskusi kitab, daurah kitab Ustaz Tuan Guru Haji Muhadir bin Haji Jul. Ustaz Muhadir akan diskusi kitab Anugerah Solat Sunat. Kita buat di Sahah, tuan-tuan, dengan yuran RM20. Kalau tuan-tuan tak nak datang, tuan-tuan sponsor yuran pun okey, kita cari student. Datang, yuran dia RM20, kitab 15 rasa. Kitab tak ingat, standby duit kitab sekali lah. RM20 tu kita nak cover makan dengan sedikit cenderahati untuk tuan guru lah. Minggu depan tuan-tuan daftar cepet lah. Tempat pun terhad 100 orang ya. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.